Berita awal ini kembali dengan perkembangan terkini berkenaan dengan situasi banjir di Kelantan yang terus dilanda dengan cuaca yang tidak menentu. Dan untuk mendapatkan laporan langsung di lapangan, Muhammad Muhammad, Wakil Astro Awani Kelantan. Silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Irfan. Saya kini berada di Jajahan Pasir Mas. Lebih tepat, saya berada di Kampung Lubuk Jong. Pintu masuk menghala ke Rantau Panjang dan saya hanya boleh berada di kawasan ini sahaja kerana jalan menuju ke Rantau Panjang masih tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Hanya lori melebihi 30 tan yang dijadikan kenderaan pengangkutan bagi membawa sama ada keluar ataupun masuk ke kawasan Rantau Panjang. Kenapa saya berada di Jajahan Pasir Mas hari ini? Sebenarnya pada masa sama saya sedang menunggu ataupun menantikan lawatan kerja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangkakan akan meninjau keadaan banjir di kawasan Lubuk Jong, Pasir Mas dan juga Rantau Panjang ini, dan seterusnya menyatuni beberapa pusat pemindahan yang khasnya di Pusat Pemindahan Sementara SMK Panglima Raja di Pasir Mas, dan beliau dijangkakan akan memberikan sedikit sidang media di pusat pemindahan tersebut. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada waktu ini, keadaan situasi banjir, ada tempat yang sudah mulai pulih, ada tempat yang masih lagi dalam keadaan bertahan, dan ada juga tempat yang trend airnya meningkat naik. Ini membabitkan kawasan seperti di Tumpat dan juga di Rantau Panjang, di mana aliran sungai Golok masih lagi orang kata di peringkat bacaan paras bahaya dengan alirannya menurun di kawasan Rantau Panjang, sebaliknya menaik di kawasan Tumpat. Dan setakat jam ini juga mangsa banjir yang masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara masih lagi mencatatkan angka yang tinggi melebihi 31,000. Setakat jam ini Jajahan Pasir Putih, Pasir Mas dan juga Kuala Kerai masih dikategorikan sebagai jajahan kritikal, di mana seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, tiada laluan masuk ke kawasan Rantau Panjang dan Rantau Panjang boleh diibaratkan sebagai sebuah pulau, dan laluan untuk menghala daripada Rantau Panjang menuju ke Jeli ataupun ke Tanah Merah juga tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Dan beginilah keadaannya apa yang disifatkan oleh penduduk Rantau Panjang dan juga Pasir Mas. Banjir yang melanda gelombang keempat ataupun ketiga ini dianggap luar biasa, melebihi tragedi Bah pada tahun 2014, dan hampir ataupun lebih daripada 5,000 mangsa banjir daripada Jajahan Pasir Mas sudah pun dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara. Dan semalam juga, 2 hari yang lepas, kita telah dikejutkan sebenarnya Irfan dengan kejadian rejatan elektrik yang mengakibatkan 3 wanita meninggal dunia terkena rejatan elektrik di kawasan pekarangan rumah mereka di Kampung Bendang Surau, Morak Tumpat. Siasatan masih diteruskan oleh pihak polis setakat ini, namun pihak polis menasihati rakyat Kelantan khasnya yang keluar untuk tujuan bermain air ataupun tujuan tertentu supaya mematuhi segala arahan keselamatan, dan pada masa yang sama juga mereka diingatkan supaya tidak memegang sebarang tiang elektrik ataupun sebagainya. Di kawasan Jajahan Pasir Mas ini terdapat sebahagian tempatnya telah pun di shutdown elektriknya. Ini bermakna kawasan ini sudah bergelap sejak daripada hari Isnin, saya difahamkan, dan masih lagi belum dibekalkan bekalan elektrik di kawasan ini. Situasi pada hari ini Irfan, setakat ini hujan mulai reda, namun dilihatkan kepada keadaan awan yang berarak ini masih lagi dalam keadaan gelap, yang mungkin membawa hujan pada sebelah malam ataupun pada tengah malam kita tidak dapat jangkakan. Namun apa yang pasti, mereka yang berpindah ini sudah pasti khawatir juga kerana situasi cuaca yang tidak menentu ini mungkin akan berlaku kembali gelombang seterusnya. Apatah lagi ada rumus ataupun ada wirer yang mengatakan selatan Thailand yang turut mengalami banjir itu, apakah aliran air di selatan Thailand itu akan turun ke sempadan ataupun di Rantau Panjang ini. Apapun penduduk ataupun yang mereka yang sudah berlindung di Pusat Pemindahan Sementara ini, apa yang dapat saya kongsikan, mereka menjalani kehidupan seperti biasa dan juga
barangan keperluan dan juga makanan cukup dan juga boleh menampung jumlah bilangan penduduk ataupun mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Dan hari ini juga sebenarnya Irfan, pelbagai agensi khasnya badan bukan kerajaan telah mulai memasuki kawasan Pasir Mas bagi melaksanakan operasi pemindahan mungkin secara sukarela, dan juga saya kelihatan lori-lori seberat 30 tan yang berulang-alik menjadi kenderaan pengangkut membawa keluar mereka yang terperangkap dari jajahan Pasir Mas ini ke pusat pemindahan sementara. Dan pada masa yang sama juga pihak-pihak NGO yang datang melalui kenderaan pacuan 4 roda juga saya melihat mereka mengagihkan barangan keperluan dan juga makanan kepada mangsa banjir yang berlindung di pusat pemindahan sementara. Sudah pasti saya akan menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya akan melaporkan apa intipati ataupun apa yang ingin disampaikan sewaktu sidang media yang akan berlangsung petang nanti. Jadi saya kira Irfan, itu saja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Kembali bersama dengan Irfan di Bukit Jalil. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Fandi Muhammad, Wakil Ekstra Wani di Kelantan. Semoga sentiasa berkeadaan selamat dan kita akan bawakan perkembangan itu dari semasa ke semasa.